Baik, selamat pagi murid-murid. Kita bertemu lagi pada hari ini bagi kita sambung PDPR Pendidikan Moral tahun 5 bersama cikgu saya Saiful. Baik, pada hari Senin yang lepas cikgu dah memberikan awak pautan video berkaitan dengan tajuk menunjukkan sikap tanggungjawab kita sebagai anggota masyarakat. Baik, cikgu dah minta awak untuk baca buku teks muka surat 27 dan 28. Ada beberapa situasi yang awak perlu faham. Kita cuba untuk ulang semula pada hari ini. Baik, situasi pertama, kamu mendapati jalan raya utama ke kampung Gugusara yang berlubang. Keadaan itu menukarkan murid-murid mengayuh basikal ke sekolah. Apakah tanggungjawab kamu? Baik, ini yang kita perlu perhatikan, yang cikgu dah minta awak untuk jawab pertanyaan tersebut menggunakan live worksheet yang lepas. So, cikgu harap bagi mereka yang belum lagi menjawab, boleh pergi semula ke link tersebut, pautan tersebut, dan jawab semua soalan tersebut. Boleh? Baik, ini adalah situasi yang mana dia berkaitan dengan tanggungjawab awak terhadap masyarakat. Situasi yang kedua, semasa kamu bermain badminton di padang awam, kamu ternampak dua orang lelaki sedang menunggang motosikal dalam keadaan yang mencurigakan. Bagaimanakah kamu bersikap bertanggungjawab, ataupun bagaimanakah kamu bersikap tanggungjawab? Ini pun cikgu dah minta awak jawab. Antara jawapan-jawapan yang awak boleh berikan untuk situasi yang pertama adalah melaporkan perkara tersebut. Jika terdapat jalan yang berlubang di kawasan sekitar tempat awak, boleh laporkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti ketua kampung ataupun pihak-pihak berkuasa tempatan awak seperti pejabat daerah ke macam tu. Kemudian untuk situasi yang kedua ni, bila nampak orang-orang yang mencurigakan, boleh terus lapor kepada Jawatan Kuasa Kampung, JKK, KRT, kawasan rukun tetangga. Mereka ini yang bertanggungjawab tentang keselamatan kampung, ataupun terus kepada pihak polis melalui ataupun bersama dengan orang dewasa. Jangan pergi sendiri. Baik, seterusnya situasi yang ketiga, kamu menyertai program satu rumah satu pokok anjuran kawasan perumahan kamu. Mengapakah kamu patut melaksanakan tanggungjawab ini? Macam mana kita nak jawab soalan ini? Antara jawapan-jawapan yang kita boleh berikan ialah apa dia? Mengapakah kamu patut melaksanakan tanggungjawab ini? Ini adalah tanggungjawab masyarakat terhadap alam sekitar. So, untuk kita pastikan alam sekitar kita kekal hijau, kita kena pastikan kita bersama-sama masyarakat setempat menganjurkan ataupun ikut serta menanam pokok-pokok yang baru yang mana selamat dan boleh menghijaukan kawasan setempat kita, sebab tumbuh-tumbuhan penting kepada manusia. Tanpa tumbuh-tumbuhan, manusia tidak dapat untuk bernafas, kerana manusia bernafas menggunakan bahan yang dikeluarkan oleh pokok, iaitu karbon monoksida, iaitu oksigen. Karena hanya tumbuh-tumbuhan ataupun pokok yang membekalkan oksigen kepada manusia. So, inilah pentingnya kaitan di antara manusia dengan alam sekitar seperti tumbuh-tumbuhan. Baik, situasi yang keempat, kamu mendapati alat-alat permainan di taman permainan kanak-kanak berkarat dan tidak selamat untuk digunakan, tetapi ramai kanak-kanak bermain di situ setiap hari. Apakah tanggungjawab kamu? Okey. Yang pertama, jika kamu ternampak pada masa tersebut ada kanak-kanak lain yang bermain, kamu boleh terus tegur untuk minta mereka berhenti dan bermain di tempat yang lain, kerana ia merupakan tindakan yang berbahaya kepada mereka, nanti menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak keadaan-keadaan yang tidak selamat kepada anak-anak tersebut, kanak-kanak tersebut. Kita nak elakkan kecelakaan yang tidak dijangka. Kemudian yang kedua, kamu boleh laporkan kepada ketua kampung, ketua kaum ataupun penghulu ataupun
orang dewasa yang boleh menguruskan keadaan tersebut. Seperti JKK kampung boleh minta mereka segerakan untuk tutup tempat tersebut sementara mereka mengemas kini ataupun mereka membersihkan atau membaiki tempat-tempat tersebut. Itu adalah tindakan yang awak boleh lakukan. Itu merupakan tanggungjawab yang perlu awak buat jika nampak situasi tersebut berlaku di depan mata awak. Right? So ada 4 situasi di sini. Itu adalah antara jawapan-jawapan yang awak boleh berikan. Baik. Untuk hari ini, untuk sesi kali ini, pada muka surat 28 buku teks awak ada bahagian mari uji diri. Okey, soalan-soalan ini cikgu telah bina dalam bentuk Google Form. So awak tak perlu jawab pada buku teks, awak jawab pada link pautan Google Form yang cikgu telah sediakan, dan Google Form tersebut berbentuk seperti ini. Soalan dia sama seperti ini pada muka surat 28. Semua soalan yang ada pada muka surat 28 ini cikgu telah terjemahkan dan tukar kepada bentuk Google Form. So awak hanya perlu jawab menggunakan pautan Google Form yang cikgu akan berikan melalui grup WhatsApp kelas awak. So terus jawab, ataupun awak boleh dapatkan link tersebut pada pautan tugasan kita di Google Classroom kita. Okay? So ini sahaja untuk tugasan awak pada kali ini. Pastikan awak jawab soalan pada Google Form tersebut, pilih nama awak, kemudian jawab semua soalan tersebut, pilih salah satu lah, kemudian tekan submit. Jangan lupa untuk tekan submit. Okay. So itu saja untuk sesi kali ini. Sekian, jumpa lagi di sesi PDPR seterusnya.